Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, untuk hari ni topik cikgu nak habiskan tau yang bab 5.2 which is janjang geometri, sebabnya kamu dah faham betul-betul dah janjang aritmetik, sebab dia sama je dengan janjang aritmetik. Dia ada A, okay. So nanti cikgu go through cepat-cepat sikit lah bab ni, okay. Alright, so first of all kita kena pasti janjang geometri dulu. So, janjang geometri adalah suatu jujukan nombor dengan setiap sebutan diperoleh dengan mendarabkan suatu pemalar. Okey, yang sebelum ni tambahkan, yang ni yang darab untuk janjang geometri. Kau tambah untuk janjang aritmetik. So, pun sama, penggunaan dia diguna T1 untuk sebutan pertama, T2 untuk sebutan kedua dan seterusnya lah. Okay, so nisbah. Okay, ni bezanya nisbah. Okay, kalau sebelum ni janjang aritmetik menggunakan beza sepunya kan. Okay, tetapi dalam janjang geometri menggunakan nisbah sepunya. Okay, so bila sebut saja nisbah dia mesti melibatkan pembahagian. Bahagilah. So that's mean bezanya kat sini, kalau janjang aritmetik kita guna D kan, tetapi janjang geometri dia guna R. Okay, which is R tu refer kepada ratio lah. Okay, so nak dapatkan R adalah T2 bahagi T1 ataupun T3 bahagi T2 dan seterusnya lah. Maksudnya sebutan selepas bahagi dengan sebutan sebelum. Okay, benda yang sama, cikgu bagi peringatan yang sebelum ni pun sama, tak boleh T1, T2. Dia mesti atas yang dahulu selepas, bawah yang sebelum lah. Okey, itu janjang geometri. Okey. So ini pun sama, kalau kita nak menentukan janjang geometri, maksudnya kita kena cari R, which is R1, R2, R3. Macam sebelum ni janjang aritmetik kita cari D1, D2, D3 lah. Konsep yang sama. So kita carilah T2 bahagi T1, T3 and so on. So bila kita dapat sama, makanya dia adalah janjang geometri. Okay, so kamu faham yang ni sebab kamu dah faham janjang aritmetik. Alright, so maksudnya kalau dia sama dia adalah janjang geometri lah. Okay, so kita masuk terus kepada bilangan sebutan ni. Okay, sebutan ke N. Yang sebelum ni pun ada, kalau janjang aritmetik A plus N minus 1 darab D. Okay, so ini adalah janjang aritmetik. So bezanya, kalau janjang geometri which is Tn sama dengan AR N minus 1. So A nya adalah refer kepada sebutan pertama. Okay, so untuk R refer pada nisbah sepunya, tadi cikgu terangkan, dan N ialah sebutan. So bezanya ini saja, nisbah sepunya. Alright, so first of all dia kata cari nisbah sepunya which is R lah. Dan sebutan kelima maksudnya T5 lah. Okay, so daripada jujukan ni kita identify A siapa, kemudian R. Okay, so A kita state sini based on question A. So A 4, so R nya negatif 20 bagi 4 dapat negatif 5. So masukkan dalam A R N minus 1. So ingat R ini dia punya kuasa. Okay, so make sure bila kamu tekan kalkulator mesti bracketkan dia. Okay, kalau nak selamat better calculate satu-satu lah bagi cikgu. So maksudnya negatif 5 kamu tekan bracket, negatif 5 tutup bracket, kuasa dengan 4, kemudian baru dah 4 lah. Sebab cikgu kata siapa yang pandai menggunakan arahan kepada kalkulator tak ada masalah. Takutnya dia keluar lagi dia kata maths error. So bila maths error maksudnya kamu silap tekan lah. Okay, so untuk yang kedua pun sama. So kita carilah, dia kata nisbah sepunya which is R lah. Okay, kemudian sebutan ketujuh which is T7. Okay, simple je sebab kamu dah faham janjang aritmetik. Okay, alright, so kita tengok contoh 12 pun sama. Dia kata cari bilangan sebutan. Okay, so bila melibatkan bilangan sebutan ni dia susah sikit lah janjang geometri sebab dia akan melibatkan kuasa. Okay, bila melibatkan kuasa dia, kamu kena relate kan bab indices, log yang kamu belajar sebelum ni lah. Alright, so first of all kita bagi tahu daripada jujukan yang ni A kita adalah sini. So R samalah T2 bahagi T1. Tekan saja kalkulator, tak payah duk pening-pening. Cikgu macam mana nak bahagi ni, tekan je kalkulator. Okay,
So, kamu akan dapat negatif 1/5. Okay, masukkan dalam Tn sama dengan ARN minus 1. Okay. So, make sure kat sini gantikan betul-betul. Okay, bila sampai sini, peringatan kat cikgu, kalaulah kamu tak boleh guna dalam bentuk indices, so boleh guna dalam bentuk log. Okay, maksudnya, okay, kat sini negatif 1/5 kuasa N tolak 1. Cikgu letak apa yang kita nak cari ni sebelah kiri. Okay, sama dengan negatif 1 per dengan 78125. Okay, so bila dekat sini, okay, nampak negatif-negatif, actually kamu dah boleh potong sebenarnya. Tak payah pening-pening, so boleh potong dah negatif-negatif ni. Walaupun dia berada di dalam, tak ada efek apa pun. Okay, so maksudnya kat sini, daripada sini, kalau kamu tak mau potong, tak apa, dia tak potong. Cuma, kena bila melibatkan indices, so kena make sure sebelah sini pun adalah yang boleh 1/5 kuasa berapa. So, kamu tekan dalam kalkulator. 1/5 kuasa berapa dapat 1/78125. Okay, so selalunya kalau boleh guna indices, maksudnya dia akan dapat negatif 1/5 jugalah sebelah sini. So, kuasa berapa tu kena try and error. So, sini dia dapat kuasa 7. So, bila base kita sama, kita belajar dalam bab indices, base sama kita boleh potong lah. So, kita samakan dia punya kuasa N tolak 1 sama dengan 7. So, dapatlah N sama dengan 8. Okay. So, sekiranya kamu rasa cikgu tak maulah guna cara apa panggil ni? Indices, kamu nak guna cara log, boleh. Okey, saya cikgu padam. Okey, kalau kita nak guna cara log, kita guna base 10, which is base 10 by using calculator lah. Okey, so cikgu tunjuk. Cikgu tunjuk separuh je. Nanti kamu sama je bezakan. Bila masa cikgu nak tunjukkan dia punya log, okey, dekat sini lah. Okay, kita boleh darab log 10. Okey, maksudnya kat sini, cikgu letak yang depan tak tahu log 10 negatif 1/5 kuasa N tolak 1 sama dengan log 10 negatif 1/78125. Okay, bila log kena beringat sikit, negatif ni kena potong siap-siap. Bila kamu tekan calculator nanti dia keluar mix error, nanti pening pula. Okay, so bila sampai sini kuasa syarat log mesti bawa ke depan. So N tolak 1. So ini maksudnya darabkan. Boleh siap-siap bawa ke bahagi sini. Okay, so maksudnya kamu tekan je calculator. Okay, log 10. Okay, 1/78125. So, bahagi dengan log 10 1/5. Okay, kamu tekan jawapan, kamu akan dapat sama. Okay, N tolak 1 sini kan. So, jawapan yang ini, bila anda dapatkan N, mesti tambah 1 lah. Okay, jawapan ini tambah 1, so dapatlah. Mesti dapat 8 juga. Okay, cuma kalau dia ada desimal tu tak ada masalah sebab log dia lebih accurate sebab dia banyak desimal. Okay, alright, so kita go through pada seterusnya. Okay, untuk hasil tambah pun dalam janjang janjang arithmetic pun ada hasil tambah. So ini pun ada hasil tambah. Okay, kejap cikgu punya slide tu tak nampak. Okey, yang sebelah sini ni SN tau. Tak nampak kat situ. Wait sekejap tau. Okey, so sebelah sini ni, okay, refer kepada SN. Okey, tak nampak kat situ. Takut kamu tak nampak. Maksudnya SN sama dengan, okey, yang ni. Okey, dan 1 SN sama dengan ni. Sebab tak nampak sini kan, cikgu punya slide tu. Okey, so untuk yang ni sama je. A tu apa, R kuasa R tu apa, N sama dengan apa, sama je yang tadi. Cuma bezanya kat sini dia kata R kurang daripada 1. Maksudnya kalau R kamu dapat point 1/2 ke ataupun negatif 1/2 ke and so on, maksudnya kurang daripada 1, so kamu kena guna rumus ini. Tetapi kalau R itu lebih daripada 1, maksudnya kalau R contohnya dia dapat 2, 3, 4 dan seterusnya, so guna formula yang ke-2. Okay, so konsep yang sama kat sini, sebelum ni dalam janjak arithmetic pun sama. Kalau katakan kita nak cari T8, maksudnya
S8 tolak S7. Yang ni yang cikgu terang dah dalam janjang aritmetik. So pun sama dalam ni pun kita boleh gunalah. Cuma bezanya rumus janjang macam ni. Alright. Okay. So kita tengok pada contoh 14. Okay. Okay, kalau jujukan dia bagi dah tambah ni tak ada masalah. So kita tahu A dia adalah 1. R kita maksudnya 5 bahagi 1. Tak ada masalah tambah ni. Okay. So bila sampai sini masukkan rumus. Okay. First of all kita nak pilih rumus mana. So R 5. So maksudnya lebih besar pada 1. So that's mean. Okay. Kita guna rumus R tolak 1. Bezanya kena ingat. Kat bawah ni mesti jadi positif je. Kalau 1 tolak 5 dia dapat negatif tak boleh. That's why kita guna rumus yang sini. Okay. Alright. So masukkan saja A apa. 1 R kita 5. Okay. Kuasa dengan S10 sebab dia kata nak cari hasil tambah S10 sebutan. Okay. Tolak 1 per 5 tolak 1. So tekan je kalkulator. Kamu akan dapat jawapan yang ni lah. Alright. So untuk dia kata cari SN pula. So bila nak cari SN maksudnya nak cari bilangan sebutan lah. Kita ada berapa. Okay. So maksudnya bila melibatkan pencarian N. Kata kunci kat sini. Kamu mesti guna index. Okay. Ataupun log. Indices ataupun log. Okay. So gantikan macam biasa. A siapa, R tu siapa, N yang kita tak tahu. So tolak 1 per 5 tolak 1. Okay. So 5 kosek N, 1 bawa ke sana jadi 1, 5, 6, 2, 5. So bila sampai sini kamu nampak So bila diguna log maksudnya dia tak boleh bentukkan 5 kuasa berapa kat sini. So kalau tak boleh bentukkan maksudnya nak cari 5 kuasa 7 ke 8 tak dapat jawapan ni maka kamu kena guna log. So tadi cikgu dah ajar cara guna log kan. So kuasa bawa ke depan. So jadi N log. So log 5 ni kenapa cikgu dia tak tulis log 10 Kadang-kadang buku dia tak tulis log 10 tu maksudnya dia refer kepada base 10 lah. Okay. So just tekan kalkulator. Make sure kalau saya ajar kalkulator saya dah kata dah. Okay, kamu tekan kalkulator ni bracket dulu. Kemudian bahagi yang ni. Okay, sat lagi silap. So, dapatlah N nya adalah 6. Alright, so kita go through. Cikgu nak laju je sebabnya lambat. Okay, yang ni pun cikgu tak mau tunjuk panjang. Cuma kamu kena buat. Okay, alright. So, sebab kita seminggu sekali je jumpa. So, dia agak lambat sikit lah. Alright, so cari hasil tambah bagi step yang berikut. Okay, so daripada sini dia nak hasil tambah sampai ke berapa yang A ni. So bila dia kata T12 terakhir maksudnya S12 lah dia nak cari. So makanya yang A ni kamu identify lah A ni adalah 0.02. Kemudian R nya kamu carilah 0.04 bahagi dengan 0.02 dapat berapa. So dah dapat R masukkan dalam rumus SN. Okay, ingat R tengok berapa? 0.04 bahagi dengan 0.02 tu kamu akan dapat 2. Makanya kena guna rumus yang mana? Okay, so rumus yang lebih daripada 1 lah. Okay, so masukkan, tolong cikgu kira. Okay, kamu kena buat Okay, B. Okay, yang ni cikgu tunjuk sikit sebabnya soalan dia macam pening sikit lah. Okay, B. A kita adalah P. Okay, R kita adalah P kuasa 3 per P. Okay, so boleh potong kuasa, potong. Sini jadi kuasa 2. Makanya R kita P kuasa 2. So dia kata dot sehingga P21. So jangan kata sini nak cari S21. Sebab ini kuasa. Yang tadi dia state T12. Maksudnya S12. Maksudnya P21 ni adalah Tn kita. Sebutan terakhir kita. Which is Tn kita adalah P kuasa 21. So masukkan dalam rumus A R N minus 1. Maksudnya P21. So kita nak cari N kat sini berapa. Okay. So cikgu gantikan. Cikgu ubah mai belah sini mana dah? Silap. Sekejap Cepat dah. Okay, wait. Okay, so kita gantikan A kita adalah P. Kemudian R kita adalah P kuasa 2. Okay.
N tolak 1. Bracketkan sebab P ni refer pada P kuasa 2 refer pada R. Okey, sama dengan P kuasa 21. Okey, so P ni menyusahkan hidup, bawa P sebelah sana siap-siap. Okey, so jadi maksudnya P kuasa 2 N tolak 1 sama dengan P 21 bahagi dengan P. Potonglah. So dia akan jadi sini 20. Okey, so yang ni yang tinggal, maksudnya ingat kuasa ni darab ke atas. So dia akan jadi P kuasa 2N tolak 2. 2 darab N darab dengan negatif 1. So akan dapat P 20 tadilah. Okey, so nampak asal sama maksudnya kita samakan kuasa. So 2N tolak 2 sama dengan 20. So dapatlah N berapa. Okey, so kamu kira kat sini cikgu bagi hint kat situ. Okey, so C pun sama, cikgu nak kamu kira. Okey, A dia kata ke-15, maksudnya S15. Dia maksudnya sebutan yang pertama, maksudnya T1, T2, T3, T4 sehinggalah T15. Maksudnya hasil tambah 15 sebutan pertama lah. Sebab pertama maksudnya terlibat dengan T1, T2 dan seterusnya. Okey, so keluarkan A-nya ada 1/2, R kira 3/2 bahagi dengan 1/2. Kemudian masukkan, ingat dapatkan R ni, tengok R ni kurang pada 1 atau lebih pada 1. So kalau kurang ambil yang mana tadi, kalau lebih ambil yang mana tadi. Okey, alright, so go through lagi. Tak apa, take time. Nanti cikgu bagi sampai hari Ahad kamu nak hantar pun tak ada masalah. Sebab hari ni punya latihan banyak sikit je cikgu bagi. Okey, alright, so kita masuk pada mana cikgu cari bilangan sebutan. Okey, yang kedua pula. Yang tadi yang satu kan. Yang kedua, cari bilangan sebutan. Okey, bila dia state bilangan sebutan, maksudnya refer kepada N lah. Alright, so jika hasil tambah janjang geometri, maksudnya kat sini dia kata hasil tambah janjang geometri, maksudnya S. S kita S berapa dia kata. SN yang kita tak tahulah sebab dia kata cari bilangan sebutan kan. So dia kata hasil tambahnya adalah 4, 3, 6, 8. Okey, so SN kita maksudnya dapat 4, 3, 6, 8. So daripada sini kita tahu A-nya adalah 500, 3,500. 3 ni duduk atas ni. Okey, dia 3,500. Okey, A kita 3,500. Kemudian R kamu kiralah. Okey, 700 bahagi dengan 3,500. So kamu akan dapat sini adalah 1/5. Okey, so bila 1/5, ingat nak guna rumus mana? Dia kurang daripada 1. Makanya kita akan guna rumus SN sama dengan A1 tolak R kuasa N per dengan 1 tolak R. So guna rumus ni lah. So masukkan dalam rumus ni. Okey, siapakah A? Cikgu tunjukkan separuh. A 3,500. Okey, darab dengan 1 tolak 1/5 kuasa N. Okey, tutup bracket. So bahagi dengan 1 tolak R. 1/5. Okey, dapat 4, 3, 6, 8. Okey, so 1 kamu tekan dulu 1 tolak 1/5 ni apa. Kemudian darab dulu. Okey, bila dah dapat darab ni, bahagi pula yang ni. Jangan buat sesuatu yang memeningkan kepala. So one by one. So bila sini bahagi. So kamu akan dapatlah kita punya ni adalah 1 tolak 1/5 kuasa N. Jawapan yang kamu dapat tadi. Yang 4, 3, 6, 8 darab dengan 1 tolak 1/5 ni. Kemudian bahagi dengan 3,500. Okey, so selesaikan. Tengok sama ada nak guna indices ataupun log. Alright, so boleh rujuk pada jawapan. Cikgu sediakan jawapan dah. Okey, untuk rujukan. Alright, so ni pun sama cikgu punya slide. Tak nampak tepi tu, tak tahu apa sampel. Tak tahu. Okey, so dia kata cari hasil tambah ke tak terhingga. Kamu rujuk modi kamu. Okey, so untuk S infinity ni, okey, S infinity hanya berada pada pada janjang geometri saja tahu. So janjang aritmetik tak ada. Infinity apa maksudnya? Tak
terhinggaan. Okey, ni maksudnya. Okey, maksudnya tak terhingga, tak tahu sampai mana lah. Alright, so A siapa tahu dah. A adalah sebutan pertama. R itu adalah nisbah. Nisbah pula dah apa? Ratio. Okey. So, cari hasil tambah. So, kita tahu A. Kita tahu A adalah 45. R kita adalah 9. Okey, R maksudnya 9 bagi 45. Sama dengan 1/5. So, masukkan S infinity sama dengan A 1 tolak R. So, kamu dapat jawapan ni. Okey, senang je. Okey, so kita go through. Okey. Hasil tambah ketakterhinggaan bagi suatu janjan geometri. Okey, bila ada suatu, tengok contoh 17 Bila dia kata hasil tambah ketakterhinggaan satu benda, kemudian dia kata hasil tambah dua sebutan satu benda. So that's mean bila ada dua benda yang tak diketahui yang sama-sama diketahui ni, kata kuncinya kamu kena selesaikan guna persamaan serentak. Yang mana persamaan serentak ni yang simple macam kamu belajar masa form 3. Okay, so bila kata hasil tambah ketakterhinggaan, kita cikgu S infinity. Makanya 3 plus 1, 1/2. Okay, so yang kedua dia kata hasil tambah dua sebutan yang pertama. Okay, hasil tambah dua sebutan yang pertama. So maksudnya apa yang dia state maksudnya hasil sebutan dua pertama. Okay, kita tahu T1 maksudnya tambah T2. T1 adalah A lah. Okay, T2 adalah AR lah. Sebab AR N minus 1 kan. So, jadi AR 2 tolak 1 dapatlah AR. Okay, ini adalah untuk maklumat yang kedua kat sini. Okay, so kita masuk ke S infinity A 1 tolak R sama dengan yang ni. Okay, so daripada sini dia simplifikan A sama dengan 63/2 1 tolak R. Okey, so ini adalah sebutan yang sebutan pula. Okey, persamaan yang pertama. Okey, so ini maklumat yang kedua pula. Okey, maklumat kedua daripada mana? Ini T1 tambah T2 sama 28. Okey, so kita nampak A sama dah cikgu. So kita faktor kat luar 1 tambah R sama dengan 28. Faktorkan A ni kat luar. Okey. So kamu nampak sini kenapa dia faktorkan? Tengok. Sini pun A. Okey, sini pun A. Makanya kita nak hapuskan dia. So, kalau janjang geometri, hapus guna bahagi. Okey, kalau janjang aritmetik, kita guna tolak. Itu bezanya. So, maksudnya 2 bahagi 1. Persamaan kedua ni bahagi dengan persamaan yang pertama. Okey. So, A 1 tambah R ni dari sebutan dari sebutan yang persamaan yang kedua. Okey, ini persamaan yang pertama. Okey, ini bersama, so ambillah sebelah kanan 28. So bahagi dengan sebelah sini. Okey, so nampak sini cikgu dekat luar. So boleh potong. So nampak sini hanya tinggal R. So bila boleh tinggal R saja, kita boleh simplifikan dia lah. Okey, so 28 ni boleh bahagi. Tekan je kalkulator, 28 bahagi, bracketkan 63/2, kamu akan dapat 8/9. So nampak 1 tambah R, okey dia buat minus ni. Sebab R yang kita nak cari kan. Okey, so darab lah. Ni darab sini, darab sini, darab sini, darab sini. So, potong-potong, kamu akan dapat 1 tolak R kuasa 2 sama 8/9. So, R ni negatif kan, bawa yang ni dulu. Maksudnya, 1 tambah 8/9 sama dengan R kuasa 2. Okey, tekan kalkulator. Okey, tekan kalkulator. Kenapa ada 2 cikgu? So, bila kuasa 2, dia mesti ada plus, minus. That's why dia ada minus, ada plus kat sini. Alright? So, itu adalah macam mana nak cari R bila diberi 2 persamaan yang berbeza. Alright? So, the next, kita masuk pada contoh 18. Okey, contoh 18 ni, cikgu mau prefer pada guna cara bendera. Cikgu guna cara bendera. Cara bendera maksudnya, okey, daripada sini, 0.56363. Okey, 5 ni tak berulang, kamu nampak
hanya berulang pada 6, 3. So, kita buat bendera lah macam line pada berulang saja. Okey. Yang 0.5 ni, kita asingkan dia. Anggapkan dia sebagai pengganggu. Okey. Pengganggu. Betul tak cikgu? Okey, pengganggu. Maksudnya, at the end, kita mesti tambah. So, bila wujudnya pengganggu, maksudnya nak cari S infinity. Okey, dia sebenarnya nak cari S infinity lah dalam pecahan termudah ni. Maksudnya S infinity. Okey. Pecahan termudah ni maksudnya pengganggu tambah dengan S infinity. Okey. So, kita guna kira dulu S infinity kemudian tambah pengganggu. So, cikgu circlekan pengganggu ni dengan warna biru. Okey, ni biru. So, kita abaikan dia. So, kita guna saja, okey. Maksudnya yang tak ada ni, okey, nampak kosong. Maksudnya dekat pengganggu pun kosong. So, 6, 3. Okey, so bendera yang pertama inilah T1. So, bila settle sini, kita turunkan yang kedua. So, sini duduk sini, 6, 3. So, sebelum dia mesti kosong. So, 0, 0, 0, 0. So, ini adalah T2. That's why ini adalah T1, ini adalah T2 dan seterusnya lah. Kalau nak letak 6, 3 pula, turunlah balik kat sini. 2 pun memadai, tak perlu tambah macam dia buat ni, tak ada masalah. Okey, so daripada sini kita dapatkan sebab S infinity adalah A1 tolak R. So, A kita adalah 0.063 sebab dia T1 ni adalah A. Okey. So, jadi 0.063. So, bahagi. Okey. Untuk dapatkan R maksudnya tadilah 0.0063. Okey. Saya bahagi dengan 0.063. So, guna ni. T2 bahagi T1 kamu akan dapat 0.01. So, bila dah masukkan yang ni, mesti tambah dengan pengganggu. So, dapatlah sini. Jawapan jangan tekan desimal. Sebab jawapan kamu akan dapat yang ni. So, maksudnya macam mana kamu present dalam sebutan desimal menjadikan dia adalah pecahan. Actually, kamu boleh tekan kalkulator je. Dapat terus 31/355. Tapi kalau kamu dapat macam tu, memang tak akan dapat markah lah. Sebab ini adalah pengiraan menggunakan janjang. Alright. So, macam mana cikgu kalau dia tak ada pengganggu? So, kalau tak ada pengganggu, buat macam bendera macam biasa saja. Okay. So, for the next, okay, latihan intensif 5.2, panjang sikit hari ni tau. So, yang ni cikgu tak mau ajak detail-detail. Cikgu bagi jawapan sikit-sikit. Kamu continue lah. Alright. So, 3 sebutan berturutan bagi suatu janjang geometri ialah X, 2X tambah 3, 10X tolak 3. So, maksudnya ini adalah T1 ataupun A lah. Okey, kamu nak guna A kan? Okey, sorry. A. So, ini T2, ini T3 lah. Okey. So, dapatkan semua nilai mungkin bagi X. Okey, so sini maksudnya okey, cari R dulu dia. Itulah janjang geometri. So, kita cari R dulu. Okey, so maksudnya untuk dapatkan R 2X tambah 3. Okey. Mana dah? Okey, so bahagi dengan X. Okey. Cikgu tak dapat R sebab sebutan yang lain-lain kan. So, maksudnya kat sini kita stick sebagai R1. Sorry. So, R1. So, kalau cikgu kata R2, maksudnya 10X tolak 3 per dengan 2X tambah 3. So, kedua-duanya mewakili R. Kita samakan dia lah. So, 2X tambah 3 per dengan X sama dengan 10X tolak 3 per dengan 2X tambah 3. So, boleh hilangkan dengan cara darab silang sini. Okey. So, jadinya 2X tambah 3 darab dengan 2X tambah 3 sebelah sini. Kemudian X darab dengan 10X tolak 3. Okey, kamu kena darab sini, darab sini. Okey, sini, darab sini. Okey, kemudian sini, darab sini, darab sini. Okey, so last selepas darab, tolong tunjuk kat cikgu. So, cikgu skip
Last kamu akan dapat 2x kuasa 2 tolak 5x tolak 3 sama dengan kosong. So ini adalah boleh buat kuadratik which is perfaktorial. So 2x tolak 1 tekan je kalkulator EQN, guna EQN. So x tolak 3 sama dengan kosong. So that's mean kamu dapat x adalah 1/2 ataupun x sama dengan 3. Alright, so cikgu dah bagi dah jawapan ini. So inilah jawapan untuk A. So kena tunjuk kat sini Cikgu dah skip dulu. Okay, so dia kata sebutan ke-6 jika x lebih kurang pada kosong. So bila dia kata kurang pada kosong, maksudnya kita kena ambil 1/2 lah. Okay, so x tu kita ambil daripada 1/2. So which is x nya adalah tolak 1. Tersilap cikgu ni tambah tau. Okay. Cikgu buat perfaktorial ni. Okay. Tolak. Okay. Betul. 2x tambah 1. X tolak 3. Okay. So maksudnya sini negatif. So dia kata bila kurang pada kosong, maksudnya kita ambil yang ni lah. Okay. So kita let ini sebab dia sebutan pertama adalah x. Makanya ini adalah A lah. A negatif 1/2 which is R kita masukkanlah. Okay. Cuma nak dapatkan R, gantikan negatif 1/2 ni dengan X ini. Maksudnya 2 darab negatif 1/2 tambah 3. So, kamu akan dapat ni berapa. Kemudian R ini, jawapan yang ni, kamu bahagi dengan, okay, cikgu ambil yang ni, bahagi dengan 1/2, negatif 1/2, kamu akan dapat R dia berapa. So, nak dapatkan sebutan ke-6, makanya KT6 sama dengan ARN minus 1 kan. So, N ini adalah 6. So, 6 tolak 1. Okay. So, masukkanlah A ni 1/2, negatif 1/2. R ni apa? Okay, dapatlah T6 ni apa jawapan dia. Alright. So, banyak latihan hari ni. Tak apa. Tak perlu hantar ini. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Okay, 6 hari cikgu boleh cikgu bagi masa. So, nanti for the next class, cikgu akan buat quiz untuk janjang ni. Alright. So, go through lagi. Okay. Ini soalan nombor 4. Okay, nombor 4 ni. Okay. So, rajang menunjukkan beberapa segitiga. Didapati luas segitiga. Okay. Luas segitiga ketiga. Okay, maksudnya luas segitiga ketiga ialah 36. Maksudnya T3 adalah 36. Dan hasil tambah luas segitiga ketiga, maksudnya benda kita ni refer, kita punya jujukan ni refer pada hasil tambah tau. Okay. Ketiga maksudnya T3 tambah T4 adalah 54. So, cari nisbah sepunya which is R dan luas segitiga pertama which is A lah. Okay. So, keluarkan kita punya AR. Okay. N minus 1 kan. So, 3 tolak 2. 3 tolak 2 pula. 3 tolak 1 dapat 2. So, dapat 36. So, ini adalah sebutan pertama. Bila ada dua maklumat, so maksudnya kita boleh buat persamaan serentak lah. Okay. So, T3 ni tengok. Dia dah ada nilai. So, kamu tekan 36 sini terus tak ada masalah. Sebab kita tak perlu tunjuk tak apa yang ni. Okay, T4 maksudnya AR kuasa 3 sama dengan 54. So, AR kuasa 3 kita simplifikan. 54 tolak 36. Okay, dapat 18. Okay, bila sini, ini adalah equation yang kedua. Okay, so nak hapuskan janjan geometri, mesti guna bahagi. Jadi, cikgu buat 2 bahagi dengan 1. So, jadi AR kuasa 3 bahagi dengan AR kuasa 2. AR kuasa 3 18 kan. So, bahagi dengan 36. Okay, mana yang boleh potong? Potong. 2 potong. Tinggal 1 je. So, makanya R kuasa 1 R lah. 18 bagi 26 dapat 1/2. Cikgu dah kira dah. Nisbah sepunya berapa. So, kamu masukkan dalam persamaan 1 ataupun 2, kamu akan dapat A lah. Okay, tolong cikgu kira. Okay, so suara nak cikgu tu kuat tau, abaikan Okay, so hasil tambah luas segitiga ketiga.
Okey. So hingga segitiga ke 10. Okey, maksudnya daripada T3 sehingga T10. Okey, so dekat sini kuatnya suara nak saya kan. Okey, dekat sini maksudnya kita kena guna konsep yang S tadi. Maksudnya S10 tolak. Okey, kena kurang sebab kita tak nak masukkan T3. Maksudnya S10 tolak dengan S2. Kenapa S10 ni maksudnya T1 hingga T10. S2 ni T1 hingga T2. So kita buang T1 kat sini, kita buang T2. Maksudnya tinggal T3. So T3 hingga T10 lah kita dapat. So okey, masukkanlah rumus ni. S10 tolak S2. So masukkan dalam rumus S hasil tambah tadi. Kemudian S2. So kiralah dapat berapa. Alright. So cikgu bagi hint dulu untuk soalan latihan pengukuhan nombor 3 dengan nombor 4. Okay. So rajam bilangan 3 sebuah silinder yang keadaan isi padu setiap silinder disusun mengikut janjang aritmetik. Hasil tambah isi padu silinder pertama. Dan dia macam ni, soalan macam soalan tadi juga. Okey, cuma yang ni janjang aritmetik. Okey, so cikgu bagi state dulu kat sini Dia kata hasil tambah isi padu silinder pertama. Jadi T1 dan silinder ketiga tambah T3 ialah 24 dan isi padu silinder kelima ialah 36. So T5. So kena pandai keluarkan. Okey, so ini adalah janjang aritmetik. So guna balik A plus 2 A tambah N tolak 1 darab D tu. Okey, so T1 refer pada A saja kan. Okey, tambah A tambah N minus 1 darab D tu. So maksudnya A kita tambah dengan 3 tolak 1 2D sama dengan 24. Okey, A tambah A 2A lah. 2A tambah 2D sama dengan 24. Okey, nampak 2 tu boleh bahagi dengan 2 kan. So kita simplifikan. D sama dengan 12. Okey, ini equation yang pertama. So T5 pun sama. A tambah N minus 1. 5 tolak 1 4D sama dengan 36. Okey, ini equation yang kedua. So selesaikan buat persamaan serentak. Okey, selesaikan sebab sebelum ni pun cikgu dah tunjuk dah. So kamu akan dapat sakit dekat cikgu dah. Okey, kamu selesaikan. Okey, so hitung hasil tambah isi padu 9 buah silinder yang pertama. Okey, so mana dah 9 buah silinder pertama maksudnya S9. Okey, sebab start dengan pertama. Okey, so cikgu punya nak sesama dah. Okey, so selesaikan yang ni So N maksudnya kat sini kamu tengok balik formula N per 2 2A plus N minus 1 darab D tu. Okey, masukkan. Kiralah cikgu dah bagi hint satu dah. Okey, so the last one. Okey, yang ini bersama sebiji macam soalan nombor 4 tadi, latihan intensif 5.2. So cikgu bagi guide juga. Okey, sebutan ketiga bagi satu janjang geometri adalah 30. Okey, bila sebutan ketiga maksudnya T3 30 dan hasil tambah sebutan ketiga maksudnya T3 tambah T4 sama dengan 45. Okey, cari sebutan pertama which is A, nisbah sepunya. So which is R. Okey, keluarkan bila ada dua formula macam ni, dua pernyataan macam ni, maksudnya kita kena selesaikan menggunakan persamaan serentak lah. Cuma persamaan serentak janjang geometri menggunakan bahagi. So keluarkan jadi AR N minus 1 kan, jadi 2 sama dengan 30. So ini kita let sebagai question pertama. So T3 ni kita state dah 30 terus. Sebab T3 ni sama kat sini kan. Sebiji macam soalan nombor 4 tadi. So sini AR kuasa 3 sama 45. So AR kuasa 3 sama 45 tolak 30. Okey, nampak dah sini kan. So ini ada equation kedua. So selesaikan guna
persamaan serentak juga. Okey, tengok mana 2/1 ke 1/2. Sebiji macam soalan 4. Okey, yang 4 ni cikgu print tak habis jawapan, nanti cikgu share dalam grup macam mana jawapan dia, kamu boleh rujuk. Okey, so bila kamu dah settle dapat AR, so carilah B hasil tambah ke tak terhinggaan, which is S infinity A 1 tolak R. So masukkan, dapatlah jawapannya berapalah. Alright, so itu saja untuk kelas pada hari ini. Sangat panjang sikit, tapi tak ada masalah, cikgu bagi masa yang sangat panjang untuk kamu siapkan homework ni. Okay, so for the next class kita akan buat quiz and then terus masuk kepada bab vektor. Alright, so sebab form 4 ni tak siap, cikgu rasanya lambat lagi lah nak buka sekolah. Okay, so kena teruskan PDPR. So settlekan homework. Okay, cikgu akan settlekan PBD kamu. Tapi PBD tu cikgu beritahu dah bila bersemuka nanti baru cikgu update. Okay, overall cikgu mesti 3. Okay, so itu saja, teruskan berusaha sebab tak semua orang belajar secara online. Okay, so itu saja, jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.